Kerana hasil tangan dia ini, niat dia ini ikhlas. Itu berkat tu. Para ulama dulu mengarang kitab mereka sangat berkat sampailah dibaca sampai bila-bila. Beratus tahun pun masih dibaca. Ni tanda keberkatan kitab dia. Antara berkat ni diambil kira pada niat. Sebab tu niat nak mengarang kena jaga, niat nak mengaji kitab tuan-puan datang jauh-jauh kena jaga, supaya Allah berikan ilmu kepada kita, Allah berikan pahala kepada kita, dan tiganya ialah Allah berikan keberkatan pada kita. Berkat ni benda yang tak nampak. Allah beri berkat tu mungkin berkat ilmu kita, mungkin Allah beri berkat kehidupan kita, mungkin Allah beri berkat harta kita, mungkin Allah beri berkat anak isteri kita, mungkin Allah berkat ke umur kita. Tak tahu yang mana Allah akan beri. Kadang-kadang berkat kita tak sedar pun. Allah beri keberkatan tanpa kita sedar. Anak kita jadi soleh, berkat usaha kita. Harta kita berkat. Umur kita berkat. Setiap hari banyak benda yang kita boleh buat pahala daripada dosa. Itu dipanggil umur yang berkat. Salah satu cara tuan-puan nak ambil keberkatan ialah bertalaki kitab-kitab para ulama. Sebab kitab ni tuan-puan, ini penulisnya orang soleh, wali Allah. Sebab tu kita baca ni bukan standard kita, cuma kita baca nak ambil motivasi. Kitab wali Allah kena baca wali juga lah. Kita ni lali je. Bukan boleh nak jadi wali, tapi kita baca juga kitab tu wali. Betul. Kat mana baca? Aman Pak. Okey. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, amma ba'dun. InsyaAllah hari ni kita cuba baca ekspres supaya dia habis separuh pun okey dah. Amma ba'dun. Mula nak masuk intro kitab tu, tak masuk tajuk lagi. Tajuk yang pertama dia yakin tu, faslun fil yaqini. Tu. Amma ba'dun fayaqulul abdul faqirul muznibu al-muqassirur raji afwa rabbihi idrisul khayyatu ibnu aliyin al-bakumiyyu at-tujumiyyu al-fataniyyu khadimu talabatil ilmi bil masjidil harami. Adapun kemudian daripada itu, selepas aku ucap bismillah, kata penulis, selepas aku ucap bismillah, alhamdulillah, selepas aku ucap wassalatu wassalam, 3 dah. Selepas aku ucap 3 ni, apa yang aku nak cerita? Ni. Maka berkata hamba tu diri dia lah. Diri penulis ke diri penterjemah? Diri penterjemah. Penulis ni wali Allah, nama dia Abdullah Al-Haddad, seorang wali Allah besar di Yaman. Kalau tuan-puan pergi Yaman, jangan lupa ziarah. Kok lah pergi melancong. Pergi melancong US dah pergi, Spanyol dah pergi, Belanda dah pergi, Jepun dah pergi, China dah sampai, Brazil dah sampai, Istanbul insya-Allah, Turki insya-Allah. Perempuan lah ni, bukan saya. Last sekali Yaman. Pergilah Yaman, bumi Anbiya. Nak melancong tuan-puan, pilih bumi yang berkat, sebab dia ada tempias dan aura pada kita. Dan kalau tuan-puan melancong ke Istanbul, ke Yaman, jangan lupa ziarah makam ataupun kawasan wali Allah yang bernama Syekh Abdullah Al-Haddad, kubur dia. Ziarahlah, berkat. Guru saya dia pergi ziarah saya tak pernah sampai lagi, insya-Allah doakan sampai di Yaman, nak ziarah juga saya pun. Dia pergi ziarah di kubur Abdullah Al-Haddad, dan dia pergi ziarah tempat Abdullah Al-Haddad baca kitab. Rumah dia masih ada, masih dia ada. Pergi tu duduk ambil berkat. Duduk sandar tempat dia baca kitab. Dan dia ada tempat suluk dia. Suluk ni masuk tempat dia ibadat, tempat dia zikir. Tuan guru saya, dia pergi dan dia solat sunat, minta ya Allah supaya Allah beri tempat solat sunat ni kena dengan tempat kaki Syekh Abdullah Al-Haddad pengarang ni, nak ambil berkat tempat dia duduk solat. Jadi kata tuan guru saya,
Mungkin Allah makbul doa dia. Dia pijak tepat kaki yang tepat suluk dia tu, dia rasa aura lain macam. Aura dia Allah beri tu lain macam. Rasa macam ada hubungan rohani dengan wali Allah. Ni berkat tuan-puan. Kalau pergi ziarah kubur dia, pergi ziarah tempat dia baca kitab, ada keberkatan. Pergi menyandar pun tak apa dah. Dia tempat dia baca kitab duk menyandar, kita pun pergi menyandar. Bukan jangan duk pergi baca kitab situ, baca kitab kat rumah sudahlah. Baca kitab situ siapa nak dengar. Baik. Penterjemah ni lain. Orang Fatani terjemah ni. Yang saya cerita tadi pengarang dia. Sebab dia menterjemahkan kitab wali Allah. Tu hebat tuan-puan, datang jauh-jauh ni tuan-puan. Jangan bimbang. Tuan-puan dari segi value dia sangat tinggi. Baca kitab orang kayangan. Ni kita bukan orang kayangan di sisi Allah, tetapi kita baca kitab orang VIP di sisi Allah. Hebat. Wali Allah orang VIP di sisi Allah. Mana keistimewaan Allah beri, doa para wali terus Allah makbul. Tu VIP. Tak perlu minta dengan orang lain. Sebab tu kenapa kita kena ada hubungan rapat dengan para orang soleh, kena ada hubungan baik dengan orang soleh. Orang soleh ni tuan-puan, kunci dia berhubung dengan Allah. Dia rapat dengan Allah. Allah pandang apa dia cakap, Allah pandang permintaan dia. Maka kalau orang yang baik dengan orang soleh, kita juga akan dipandang oleh Allah Ta'ala. Allah bukan pandang kita, tapi Allah pandang orang soleh. Kerana orang soleh minta, maka Allah akur permintaan orang soleh. Terpaksa dia juga Allah makbul kita yang tak soleh pun. Contoh sebab itulah ziarah orang-orang soleh, ziarah para wali Allah. Kenapa? Kerana minta aura mereka, pertolongan mereka, kebaikan mereka, Allah akan pandang kita. Kata pengarang, maka berkata hamba yang fakir, yang berdosa, yang taksir. Banyak ciri dia cerita tuan. Dia tak cerita pun dia alim, dia tak cerita pun dia hebat, dia tak cerita pun dia ada title apa. Tak. Bahkan dia cerita hina-hina semua. Hamba ni yang fakir, yang sentiasa memerlukan pertolongan Allah. Tu fakir dari sudut tasawuf. Fakir dari sudut fiqh, orang yang memerlukan harta. Di sini bukan fiqh, tasawuf. Orang yang sentiasa memerlukan pertolongan Allah. Orang soleh pun tuan-puan, dia sentiasa memerlukan pertolongan Allah. Lagi-lagilah kita yang jauh dengan Allah, kena rapat dengan orang soleh. Kenapa? Kerana untuk merapatkan dengan Allah. Lagi dia kata apa? Yang berdosa. Dia orang soleh, tapi dia kata dia banyak dosa. Apatah kita lagi tuan-puan, lagi banyak dosa. Kena mengaku. Yang taksir, yang banyak kecuaian. Allahu Akbar tuan-puan, banyak cuai kita dengan Allah. Cuai hak wajib, cuai hak sunat. Kita cuai hak sunat biasa dah. Hak wajib ni cuai. Allah perintah kita kenal dia pun tak lepas lagi. Tak kenal lagi ciri Allah ada berapa. Tak faham lagi ciri Allah, nama dia perkuasa. Tak faham lagi. Itu cuai kita. Minta ampun ya Allah, aku 10 tahun dah cuai ya Allah, minta ampunlah dengan Allah. Dan ya Allah, syukurnya kamu tarik aku untuk mengenal kamu. Kamu pilih aku untuk mengenal kamu. Tu syukur dengan Allah. Dan yang lalu masa kita yang cuai, kita minta ampun. Masa kita sekarang ini kita syukur dengan Allah. Ada dua-dua. Ada yang pengampunan dan ada syukur. Lagi dan yang harap akan kemaafan. Ni orang yang soleh, tapi dia sentiasa mengharapkan Allah maaf kesalahan dia, Allah ampun kesalahan dia. Sebab tu selalu dia buat kebajikan. Supaya apa? Nak supaya Allah pandang dia dengan pandangan rahmat. Mudah-mudahan kebaikan aku buat ini dapat membantu aku untuk Allah ampunkan dosaku. Buat saja kebaikan, kecil ke besar tuan-puan, asalkan kebaikan itu. Kita tak tahu kebaikan mana yang kita buat ini Allah pandang kita untuk Allah ampun dosa kita. Kadang-kadang tolong binatang, kadang-kadang buat baik untuk binatang, apatah lagi buat baik untuk manusia. Afdal tuan-puan, buat baik untuk manusia ini, kamu ada buat baik dengan perkataannya, buat baik dengan perbuatannya, sangat afdal di sisi Allah Ta'ala. Ini para ulama dia tuan-puan, agenda ulama tasawuf, dia ada dipanggil structure day. Apa maksud structure day? Rutin harian dia perlu buat, dia list pagi sampai malam apa yang dia perlu buat. Ulama tasawuf tuan-puan, jangan kita sempitkan minda kita seperti yang digembar-gemburkan oleh orientalis, menyempitkan minda umat Islam, mengatakan orang orientalis hanya zikir semata-mata mereka.
Hanya ibadat semata-mata mereka. Mereka tidak terlibat dalam masyarakat. Bukan, itu orientalis dakwah untuk memisahkan di antara ibadat dengan dunia. Mereka ini berada di lapangan. Sebab tu mereka ada structure day. Paginya mereka keluar daripada masjid, mereka akan bantu orang, bantu masyarakat, gotong royong. Ada wali Allah terlibat dalam gotong royong. Kenapa? Itu agenda dia. Akan ada orang panggil perbuatan sosial dia untuk bantu orang. Ziarah ini juga merupakan amalan para sufi. Ulama sufi, agenda dia adalah salah satu ziarah. Ziarah orang soleh, ziarah orang sakit, ziarah rakan sebaya, ziarah guru, ziarah kerabat. Ni hidupkan balik tuan-tuan. Ini antara benda yang besar. Ziarah pahala dia besar. Niatkan Allah, Allah bagi pahala, dan Allah beri kebaikan pada ziarah. Banyak kebaikan ziarah. Allah murahkan rezeki orang ziarah. Allah panjangkan umur orang yang suka ziarah. Allah berikan pahala kepada orang ziarah. Banyak fadilat orang ziarah. Tapi saya tak sampai lagi rumah tuan-tuan. Dia kata ustaz sedap ziarah tak pernah sampai rumah aku lagi. InsyaAllah tuan-tuan sampailah. Kena jemputlah. Tak jemput tak tahulah rumah kat mana. Tapi dia kengkangan masa tu je tuan-tuan. Minta maaf banyak yang tak sampai lagi. Tapi saya cuba sampai semua rumah tuan-tuan. Tak apa tuan-tuan tak sampai rumah saya, tak apa. Saya sampai dulu. Muar Bayuk dah sampai dah. Belum lagi. Dia kena sembang, kena kita buat dulu. Duduk sembang, dia kata kencam sembang kari. Dia pun tak ziarah, nak suruh orang ziarah. Tok guru saya tuan-tuan, dia rajin ziarah. Saya ziarah rumah dia ziarah rumah saya. Tok guru ziarah rumah. Oh, hebat kita rasa. Bawa isteri dia pergi rumah saya. Rasa hebat kita tok guru datang rumah. Saya tu memang hari-hari lagi mengaji. Kita hari-hari lah pergi rumah dia. Baik. Apa lagi dia tuan-tuan? Nama dia, dia beritahu nama dia. Yang harap akan kemaafan Tuhannya, Idris bin Ali. Idris bin Ali Al-Khayyat. Khayyat tu dia tak terjemah. Khayyat tu apa tuan-tuan? Ni tengok ulama dulu. Sufi ni, dia ni ahli sufi. Tetapi tengok profession dia. Al-Khayyat. Apa dia khayyat? Khayyat ini ialah tukang jahit. Bisnes. Tukang jahit ni wali Allah. Kita hari ni apa dia? Hari ni contoh je, Ustaz Azhar bin Ramli, pendakwah bebas. Buat malu je. Ni bukan trend ulama kita dulu. Tak perlu cerita pendakwah bebas tu. Pendakwah itu memang ibadat dia, tak perlu cerita pasal ibadat. Kena cerita kerja dia. Ustaz Azhar Ramli, penjual tepi jalan, contohlah. Kena ceritalah. Mana ada Idris pendakwah? Tak ada. Dia boleh Al-Khayyat, tukang jahit. Dia buka kedai jahit. Ingat tok guru ni baca kitab saja ke? Dia buka kedai jahit. Jahit baju orang, pahala besar. Tengok bawah tu. Tok wali besar, nama dia Syekh Abdullah Al-Haddad yang kita sebut. Kalau pergi ziarahlah wali Allah yang bernama Syekh Abdullah Al-Haddad. Kitab yang kita sedang baca ini Al-Mu'awanah, kitab diterjemah daripada kitab Syekh Abdullah. Al-Haddad tu apa dia? Al-Haddad itu kerja dia. Apa dia kerja dia? Haddad ini tukang besi. Dia buka bengkel besi. Tok guru besar tapi buat kerja besi. Jangan pandai lekeh. Orang buka bengkel besi. Para wali Allah dulu adanya tukang besi, adanya al-qaffal. Apa dia qaffal? Tukang buat mangga tu. Panggil apa mangga tu? Tu ni slot kunci tu panggil mangga kan? Qaffal ni mangga. Bukan buah mangga. Buah mangga tu tang kedara. Ni hak kunci tu kan? Mangga lah. Orang Kedah panggil pedah ayam. Kedah pelik sikit orang Kedah. Pedah ayam. Pedah ayam. Saya mula sampai di Kedah, pedah ayam. Saya kata kami di Kelantan pedah ayam orang makan. Maka apa tok guru saya kata? Pedah ayam orang tak makan. Saya ingat pedah ayam betul. Kelantan pedah ayam tu lah hati ayam tu. Qaffal ni tuan-tuan, iman qaffal, ada iman qaffal kabir, ada iman qaffal saghir. Mazhab Syafi'i, ulama besar, dia ada dua orang iman qaffal. Qaffal ni tukang buat mangga. Tengok
Tok guru kita dulu, wali-wali Allah, dia ada kerja dia. Dia bukan duk meratik di rumah aja. Bukan kerja dia mengajar di rumah aja. Mengajar itu ibadah. Paginya dia mengajar, petang dia mengajar. Ibadah. Tak ada kaitan dengan dunia, tak ada kaitan dengan duit pun. Dia duit dia cari lain. Bukan tadah duit melalui mengajar. Itu bukan trend ulama. Itu bukan trend tok guru. Mengajarlah walaupun orang tak bayar. Jangan mengajar mengharapkan bayaran. Ini merupakan syaitan, jarun syaitan yang akan syaitan suntik dalam pendakwah akhir zaman. Bahaya tuan-puan. Kalau kita tak mampu beramal, bahaya. Kenapa? Kerana ibadat itu tak ikhlas. Sedangkan mengajar ini ibadat, macam kita bersemayam. Kalau semayam itu ibadat yang tak perlu duit. Siapa pun tuan-tuan kita solat zuhur sekejap lagi, tak ada orang bayar pada kita, tapi kita datang juga solat zuhur walaupun tidak ada ijazah bayar kepada kita. Kenapa? Kerana ini kerja kita dengan Allah. Begitu juga kalau kita mampu, buatlah walaupun tidak ada ijazah bayar kepada kita, kerana ini ibadat kepada Allah Ta'ala. Sebab itu carilah pekerja kita, wahai pendakwah-pendakwah. Saya tekankan sangat, Tok Guru saya sangat tekan. Tok Guru saya dulu tuan-puan, dia pesan kepada saya dalam majlis pengajian acak kali. Dia kata, sebelum kamu mengajar, sebelum kamu keluar, pastikan kamu ada kerja. Saya faham apa yang dia tekan kepada saya. Kenapa dia ingatkan acak kali? Kamu pastikan sebelum keluar, kamu pastikan kamu ada kerja. Dia tak cerita detail macam kita cerita, tapi kita faham apa pesanan dia. Baik tuan-puan, yang terbangsa kepada kapun bakum Tok Jom Fatani. Ni penterjemah Syekh Idris ni, wali Allah juga tuan-puan. Soleh ni, orang soleh. Orang soleh ni dia berada di kapun bakun Tok Jom Fatani. Dia terjemah ni kitab siapa? Kitab wali Allah yang bernama Syekh Abdullah Al-Haddad, yang berkhidmat kepada talabatil ilmi pada Masjidil Haram. Dia khidmat ikhlas tuan-puan. Apa maksud khidmat kepada penuntut ilmu? Dia khidmat, dia mengajar orang penuntut ilmu yang datang setiap pelosok tanah air, yang duduk di Masjidil Haram semata-mata nak ilmu tuan-puan. Ada orang Malaysia pergi Masjidil Haram, ada orang negara lain pergi Masjidil Haram. Setiap pelosok tanah air datang ke Masjidil Haram kan mata-mata nak ilmu, maka dialah khidmat. Maksud khidmat ni, dia bantu mengajar orang tanpa ada duit, tanpa ambil duit pun. Kenapa? Kerana ini ibadah. Tu ibadat kepada Allah Ta'ala. Kalau tak mampu, tak payah buat ibadat. Dah tak mampu, tak payah buat ibadat. Daripada buat ibadat tak ikhlas. Hazihi, mula ni nak cerita apa nama ni. Hazihi risalatun al-musammatu bi thimaril jannati fi tarjamati risalatil muawanati ar-raghibina minal mu'minina suluka tariqil akhirah. Ini suatu risalah. Tawaduknya para wali Allah. Risalah jadi panggil, tak nama kitab pun. Yang dinamai akan dia akan risalah ini dengan buah-buahan syurga. Thimarul jannah ni buah syurga. Kitab yang kita nak baca ni tuan-puan, Thimarul jannah fi tarjamati risalatil muawanah. Thimarul jannah ni asal dia buah syurga. Yang diterjemah daripada kitab asalnya ialah risalah muawanah. Buah syurga ni perumpamaan. Kitab kita ini perumpamaan seperti buah yang berada di syurga. Perumpamaan dari sudut mana? Dari sudut ilmu yang bernilai. Amalan yang dia nak cerita dalam ni sangat bernilai. Seperti nilai dia apa tuan-puan? Seolah-olah seperti buah yang berada di syurga. Pada menterjemahkan risalah muawanah, pada ilmu tasawuf, bagi segala orang yang gemar, orang yang suka nak belajar ilmu tasawuf. Siapa dia orang yang suka nak belajar ilmu tasawuf ni? Daripada orang mukminin yang menjalani akan jalan akhirat. Menjalani jalan akhirat. Maksud dia tuan-puan, dia panggil dalam istilah tasawuf, dia panggil salik. Kita ni dipanggil mubtadi', orang yang baru belajar. Saya pernah cerita kat tuan-puan, level kita di sisi Allah ada level muridun, ada level orang panggil salik, ada level wasil ila Allah. Ada level muridun, ada level salik,
ada level wasil ilallah, level kita dengan Allah, level standard kita dengan Allah Ta'ala ni, kenalnya kita dengan Allah, rapatnya kita dengan Allah. Rapat ini tuan-puan dengan sebab info, dengan sebab ilmu kita, sehingga kita kenal dengan ilmu. Maka pengenalan kita terhadap Tuhan diukur melalui level. Level pertama nama dia muridun. Murid ni apa tuan-puan? Orang yang ada keinginan untuk apa? Untuk berjalan menuju kepada Tuhan. Itu bahasa tasawuf. Bahasa kita orang yang dah ada keinginan, ada impian dan dah mula tindakan untuk mencari info, mencari ilmu berkaitan Tuhan. Berkaitan Tuhan. Orang dah cuba nak mengenal Tuhan, bukan nak mencari. Tuhan tak perlu dicari, Tuhan ada. Cari ni benda hilang. Tak perlu mencari Tuhan. Yang kita mengenal Tuhan. Orang yang dah ada impian dan disertai dengan tindakan mencari maklumat tentang ketuhanan, maka ini orang murid. Contoh tuan-puan, dia dah tahu dah mana ilmu wajib, dah mula buka kitab tauhid, dah mula buka kitab fiqh, dah mula baca penawar bagi hati. Orang dah mula. Orang yang mula ini tuan-puan level pertama, muridun. Kalau orang tak mula, tidak ada level di sisi Allah. Minta jauh dengan Allah kita. Berapa ramai orang tak ambil cakna dan berat tentang ilmu ketuhanan, tak cuba untuk mengenal Tuhan, apatah lagi nak rapat dengan Tuhan. Kena pun dah, jangan tanya rapat, jangan tanya rindu, jangan tanya kasih kepada Allah. Tidak akan kasih kepada Tuhan. Mana mungkin untuk rindu kepada Tuhan sekiranya kita tidak kenal siapa Tuhan kita. Ni orang yang tak mula, tak ada level di sisi Allah. Kita ni tuan-puan level pertama. Naik level kedua, salik. Salik ni apa dia tuan-puan? Tuan-puan biasa dengar ada kitab Hidayatus Salikin, kitab Sirus Salikin. Ni kitab level pertengahan. Lepas tuan-puan belajar penawar bagi hati, belajar kitab Qatrul Ghaithiyah, belajar kitab Risalatul Mu'awanah, ni kitab kita ni. Lepas tu belajar kitab Sirus Salikin, belajar kitab Hidayatus Salikin, baru naik ke level ketiga. Kita level pertama. Salik ini tuan-puan orang yang dah berjalan, bukan keinginan, dia dah mula berjalan menuju Allah, mula dah mengenal, orang panggil mula beramal dengan syariat. Amalan syariat dia dah mula buat, dah mula ada zikirnya, dah mula selawatnya, dah mula baca Qurannya, dah mula sembahyang sunatnya, dah mula tahajudnya, dah mula duhanya, dah mula sunnah-sunnah yang lain, dah mula bersuginya, dah mula masuk tandas ada doanya, keluar tandas ada doanya, istinja pun dah betul, istinja pun dah ada niat, semua dia collect pahala melalui syariat. Itu dia panggil orang yang salik, orang yang sedang berjalan tapi dia tak sampai lagi dengan Allah. Apa maksud tak sampai? Hati dia masih lupa kepada Allah, hati dia masih tak rindu kepada Allah, hati dia masih tak gerun kepada Allah. Tetapi dia dah mula buat macam kita. Kita belajar pun belajar, amal pun dah amal, zikir pun dah zikir, solat wajib pun dah buat, solat sunat dalam masjid, perkara sunat dalam wajib pun dah buat, solat sunat pun dah buat. Sedang menuju, sedang berjalan, salik. Ibarat begini tuan-puan, Tuan Guru saya cerita, ibarat murid ini kita nak travel ke balik kampung. Baik apa kita nak balik kampung tuan-puan, kita kemas beg. Kita kemas beg semua, nak keluar rumah, kita isi beg dalam bonet kereta kita, kemudian kita start kereta, panah enjin kereta dalam 5 minit, get ready. Itu murid. Itu orang keinginan untuk travel, dah bersiap sedia untuk travel, ada bagnya, pakaian lengkapnya, dah isi beg dalam bonet keretanya, dah onkan keretanya, tapi belum start, belum masuk gear. Itu murid. Salik masuk gear, kereta mula berjalan.
Berjalan rentah sempadan, rentah daerah, rentah negeri demi negeri, 2-3 negeri, tak sampai di kampung lagi. Apabila sampai di kampung, maka level ketiga nama dia wasil ilallah. Apa dia wasil ilallah? Level ketiga, orang yang sampai mata hatinya kepada Allah, orang yang dia ingat kepada Allah, orang yang setiap saat dia rindu kepada Allah, dia tengok apa pun nampak kebesaran Allah, dia dengar apa pun nampak kebesaran Allah, dia tak nampak benda negatif, dia nampak positif. Ada hubungan hati dia dengan Allah. Ini dia panggil orang yang arif billah. Inilah dia level ketiga wali Allah. Kita nak kenal pengarang kita berada di mana? Berada di level ketiga. Kita berada di level mana? Kita berada di level 1 dan 2. Jangan perasan kita duduk level ketiga. Ini baca kitab tasawuf pun tak lagi duduk arif billah dah. Agak-agak kita duduk level mana? Kita syurga dah. Pergi anak kecil syurga. Amboi kemah. Nak masuk syurga dah. Wali Allah boleh tak mengaku masuk syurga lagi? Dia pun kalau tanya para wali Allah hak level ketiga ni, hak duduk hati dia bergantung dengan Allah Ta'ala, selalu bergantung dengan Allah Ta'ala, dia pun tak confirm lagi masuk ke tak masuk syurga. Tapi hatinya sentiasa tidurnya tidur yang tidak tidur betul macam kita. Tidur dia ingat kepada Allah, bangkit terus dia ingat kepada Allah. Tapi kita dalam solat pun tak ingat pada Allah. Di luar solat jangan tanya. Tetapi mereka tuan-puan dalam solat mereka khusyuk ingat kepada Allah. Di luar solat mereka solat. Di luar solat mereka ingat kepada Allah. Dalam solat mereka ingat kepada Allah. Zikir mereka ingat kepada Allah. Dan mereka tak menyebut lidah mereka zikir, tetapi hati mereka ingat kepada Allah. Dia panggil zikrul lisani wa zikrul qalbi. Lisan tak kata Allah, Allah, tapi hati dia ingat kepada Allah, 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 Allah. Tapi hati dia kita tengok duduk menjual, hati dia kita tengok duduk bertukar, hati dia kita tengok duduk berjahit. Kapal, iman kapal. Duk buat apa? Duk ketuk mangga. Ketuk mangga, hati dia ingat kepada Allah. Mana contoh tuan-puan? Tuan-puan, ibu kita ni lama tak jumpa dengan anak. Anak dah setahun tak balik duduk luar negara. Anak setahun tak balik duduk kampus. Ibu ni tuan-puan, masak pun ingat kepada anak. Tak sebut, anak dia tak sebut, anak dia tak sebut pun. Apa ni ucu, anak dia yang bongsu panggil ucu. Tak sebut pun ucu, tak sebut. Tengok makanan kegemaran ucu, dia teringat kat ucu, teringat kat anak dia masak makanan kegemaran anak. Tetapi mulut dia ada sebut dah. Ucu, ucu, tak sebut pun. Hati ingat tak? Ingat. Meleleh air mata. Sebab apa? Ingat ke ucu. Mana orang perempuan? Bapak tak, bapak tega. Bapak dia ingat pun dia buat dok. Ingat mana bapak tak ingat kat anak tuan-puan. Cuma orang isteri kan kata, pak dia ni buat dok ya. Dia bapak ni dia tak tunjuklah kejantanan dia. Mana ada bapak tak ingat kat anak tuan-puan? Ingat lebih lagi daripada isteri. Itu cover tu. Isteri saya macam itulah. Dia kata, Allah, jomlah tengok anak ke asrama. Saya kata, kenapa? Minggu lepas dah tengok dah. Allah teringat ke anak. Pada marah kat saya, dia kata, abang sebulan pun tak apa. Standard. Takkan kita nak luah dekat isteri. Orang jantan kan, standard lah. Habislah kita nak titik dah tuan. Nak berhenti sebelum pukul 12. Nak berhenti kat mana tu? Taklif tu kita berhenti minggu depan tuan. Ta'lifi sayyidina al-imami ghausil anam al-arif billahi ta'ala. Ni arif billah, ni level ketiga. Arif billah Al-Syaikh Abdullah bin Alawi ibni Muhammadin al-Haddadi rahimahullahu ta'ala. Sebut nama dia pun dah hebat tuan-tuan. Sebut nama Syekh Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Masya Allah, ada berkat pada nama dia. Ni wali Allah besar. InsyaAllah kita sambung bulan depan, minggu yang keempat, pada Ta'lifi Sayyidina. Jadi siapa pengarang kitab yang sebenar ni, yang diterjemahkan oleh pengarang yang bernama Muhammad Idris. Idris ni tukang terjemah kepada kitab yang bernama Risalah Mu'awanah. Risalah Mu'awanah inilah kitab karangan Syekh Abdullah Al-Haddad, Abdullah Al-Alawi bin Muhammad Al-Haddad, seorang wali Allah yang terkenal di bumi Anbiya, iaitu bumi Yaman. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وجعلنا من العلماء العاملين وجعلنا من المخلصين وجعلنا من عبادك الصالحين وجعلنا من عبادك المتطهرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.